Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Analisis Keperluan Terhadap Pembangunan Aplikasi E-Ibadah dalam Pengajaran Pendidikan Islam untuk Murid Ketidakupayaan Pendengaran Tahap 2. Saya Puan Nursyahida binti Baharudin bersama Profesor Dr. Abdul Rahim bin Razali dan Dr. Syaza Hazwani binti Zaini daripada Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, Kampus Tanjung Malim. Baiklah, rangka pembentangan saya pada hari ini saya bahagikan kepada 5, iaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kajian literatur, yang ketiga metodologi kajian, yang keempat dapatan kajian dan yang terakhir rumusan. Baiklah, dari segi pengenalan, saya telah bagikan kepada 2, iaitu kenali pendidikan khas di Malaysia dan revolusi PDPC menggunakan aplikasi. Pengenalan yang pertama, kenali pendidikan khas di Malaysia, di mana Kementerian Pendidikan Khas KPM dan bahagian pendidikan khas telah membahagikan kepada 3 program khas persekolahan untuk murid berkeperluan pendidikan khas, iaitu Sekolah Pendidikan Khas khusus murid ketidakupayaan penglihatan dan pendengaran, program pendidikan khas integrasi dan program pendidikan inklusif untuk individu bermasalah pembelajaran ditempatkan di sekolah aliran perdana. Murid-murid berkeperluan pendidikan khas kurang upaya pendengaran adalah murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak, sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan pendengaran. Murid-murid ini berkomunikasi menggunakan medium bahasa isyarat. Pengenalan kedua iaitu revolusi PDPC menggunakan aplikasi. Seperti mana yang kita maklumi, PDPC pada sebelum ini adalah menggunakan kaedah tradisional dan kita lihat pada masa sekarang telah berubah kepada PDPC menggunakan bahan media pengajaran. Yang kedua, kajian saya adalah kajian literatur, di mana aplikasi serta definisi aplikasi. Aplikasi serta kemudahan komputer dan internet dilihat mempunyai perkaitan yang positif dalam tahap menggunakan aplikasi dalam pendidikan. Hal ini menjadikan minat murid meningkat dalam menggunakan aplikasi mudah alih dalam subjek pendidikan Islam. Sistem pendidikan pada masa kini dengan adanya pembelajaran mudah alih atau dikenali sebagai MA Learning telah mengalami perubahan dalam teknologi pendidikan yang semestinya juga telah memperkembangkan tahap pengajaran dalam bilik darjah. Mari kita telusuri apakah maksud aplikasi mudah alih. Aplikasi mudah alih atau mobile apps MA merupakan sistem sebuah program yang dimuatkan ke dalam alat mudah alih dan boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Alat mudah alih yang biasa digunakan dalam kaedah mobile learning, pembelajaran termasuklah menggunakan laptop, tablet, PC, PDA ataupun personal data assistant, permainan MP3,
telefon bimbit, perakam audio dan lain-lain. Baiklah, yang ketiga ialah metodologi kajian saya. Dalam kajian saya bahagikan kepada dua, iaitu kajian keperpustakaan dengan menganalisis dan menilai perbincangan isu dan kajian lepas, dan yang kedua melalui soal selidik dengan mengumpul maklumat berkaitan kajian, iaitu terdiri responden 30 orang guru pendidikan khas di SKPK Kedah dan Melaka. Dapatan kajian. Analisis keperluan daripada dapatan kajian saya bahagikan kepada 3, iaitu tahap akses internet, kedua keperluan pembinaan modul media pengajaran aplikasi MA Learning, dan yang ketiga elemen-elemen reka bentuk aplikasi bagi murid ketidakupayaan pendengaran. Analisis keperluan yang pertama iaitu tahap akses internet. Hasil dapatan kajian saya mendapati kebanyakan responden memiliki gadget yang tinggi dan juga mempunyai akses internet di rumah berbanding sedikit gangguan akses internet di rumah. Responden juga bersetuju tidak pernah memuat turun menggunakan Play Store atau App Store bahan yang berkaitan solat, puasa atau bab ibadah yang lain khusus untuk murid pekak mempelajarinya. Guru-guru bersetuju masih lagi berlakunya kekurangan sumber rujukan bab ibadah khusus untuk murid ketidakupayaan pendengaran. Analisis keperluan yang kedua hasil dapatan kajian saya adalah berkaitan keperluan pembinaan modul media pengajaran aplikasi MA Learning, di mana responden bersetuju bab ibadah terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tahap 2 khusus murid ketidakupayaan pendengaran. Guru-guru bersetuju masih lagi berlakunya kekurangan sumber rujukan bab ibadah khusus untuk murid ketidakupayaan pendengaran mencari maklumat khusus menggunakan aplikasi menerusi telefon bimbit atau tablet. Dan guru-guru pendidikan khas ketidakupayaan pendengaran bersetuju menghasilkan aplikasi khusus atau BBM bab ibadah yang berbantukan kod tangan bahasa Melayu maupun bahasa isyarat. Analisis keperluan yang ketiga bagi kajian saya adalah berkaitan elemen-elemen reka bentuk aplikasi e-ibadah bagi murid ketidakupayaan pendengaran, di mana hasil kajian saya guru sangat positif memilih tulisan secara formal berbanding tidak formal. Guru-guru juga berfikiran positif memilih gaya menu menggunakan kad yang menggunakan tajuk dan subtajuk berbanding grid iaitu tajuk sahaja. Pemilihan warna tulisan berwarna hitam berbanding warna-warna lain untuk mengelakkan rabun warna. Saiz tulisan juga 14 ke atas. Latar warna adalah kosong dan biru muda berada di pilihan kedua berbanding warna-warna yang lain. Responden juga memilih supaya diberi bahan multimedia tambahan.
Rumusan dari kajian saya hanyalah berkisar terhadap responden yang dipilih dan tempat kajian yang terhad. Maka dapatan kajian ini tidak dapat digeneralisasikan. Kajian ini juga hanya bertujuan untuk membangunkan aplikasi e-ibadah khusus untuk murid ketidakupayaan pendengaran sahaja. Pembangunan aplikasi e-ibadah ini akan dilaksanakan dengan menentukan segala keperluan teknikal seperti analisis reka bentuk pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Ia akan dibangunkan berdasarkan model reka bentuk sistem pengajaran EDI. Aplikasi yang digunakan dalam membangunkan aplikasi ibadah ini adalah menggunakan www Create Apps. Moga BBM ini dapat memberi nafas lega khususnya bagi golongan tipikal ini. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.